Selamat pagi, salam sejahtera. Tidak lama selepas Tun Mahathir Mohamad letak jawatan sebagai pengerusi bagi Parti Pejuang, hari ini parti itu digegarkan lagi dengan keputusan yang lebih luar biasa, lebih menggemparkan Malaysia. Apabila seorang pemimpin paling kanan dalam Parti Pejuang akhirnya turut letak jawatan dan menyebabkan satu negeri Parti Pejuang bubar. Sebelum kita teruskan, sila tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini. Baiklah saudara-saudara sekalian, akibat daripada selepas kekalahan teruk dalam pilihan raya baru-baru ini, parti yang diasaskan oleh Tun Mahathir Mohamad akhirnya ada yang mula berkubur selama-lamanya. Ini apabila salah seorang pemimpin paling besar dalam Parti Pejuang letak jawatan. Siapa lagi kalau bukan Khairuddin. Beliau umumkan sah rasmi muktamad letak jawatan Pejuang Wilayah Persekutuan bubar. Khairuddin Abu Hassan dengan ini sah meletakkan jawatan sebagai Ketua Pejuang Wilayah Persekutuan dan membubarkan Majlis Pimpinan Negeri MPN parti itu. Katanya perjuangannya bersama parti itu tidak lagi relevan, memandangkan Pejuang telah menerima peletakan jawatan pengerusinya Mahathir Mohamad. Gara-gara Mahathir, parti ini di wilayah persekutuan akhirnya bubar dan Khairuddin Abu Hassan akhirnya letak jawatan. Nampaknya Tun Mahathir Mohamad masih mempunyai daya dan aura yang luar biasa. Beliau letak jawatan saja, semua atau beberapa orang mula mengikut langkah beliau. Sehingga kalau kita tahu Khairuddin Abu Hassan ini merupakan salah seorang pemimpin paling besar yang bersama dengan Tun Mahathir Mohamad. Khairuddin mengatakan perjuangannya bersama Parti Pejuang tidak lagi relevan. Ini memandangkan Pejuang telah menerima peletakan jawatan pengerusinya, yaitu Mahathir Mohamad. Jadi apakah maknanya ini? Adakah Khairuddin cuba berkata bahawa Tun Mahathir Mohamad tidak patut meletak jawatan dan peletakan jawatan beliau tidak patut diterima oleh Parti Pejuang? Pada pendapat saya, sesuailah Tun Mahathir Mohamad letak jawatan sekarang kerana usia beliau yang sudah menjengah terlalu tua. Nak bergerak ke sana sini pun sudah susah. Nak berucap terlalu lama pun sudah susah. Kalau kita campurkan lagi, kalau 5 tahun lagi beliau menjadi ahli, katakanlah dia jadi Parti Parlimen, beliau waktu itu sudah berusia 100 tahun. Saya fikir apabila menjengah 100 tahun, hampir mustahil seseorang itu dapat lagi bertahan ke sana ke sini menjalankan tugas sebagai ahli parlimen. Saudara-saudara sekalian, perjuangan saya, kata Khairuddin, kini dan selamanya hanyalah berteraskan paksi sokongan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad yang sentiasa kekal berprinsip dan tidak pernah menipu dalam mana-mana perjuangan untuk menegakkan kebenaran demi bangsa, negara maupun agama, kata Khairuddin lagi. Sementara itu, tanpa menguraikan lanjut, Khairuddin juga berkata dia telah hilang keyakinan terhadap kepimpinan Presiden Muqriz yang juga anak Mahathir. Rupa-rupanya Khairuddin Abu Hassan ini hanya percaya kepada Tun Mahathir Mohamad. Beliau tidak yakin kepada kepimpinan presiden, yaitu anak Tun Mahathir sendiri, yaitu Muqriz Mahathir. Apa maksud kalau sampai begitu? Takkanlah hanya bapak sahaja yang dipercayai. Takkanlah Tun Mahathir saja yang dia perlu percayai. Muqriz kenapa tak boleh percaya? Apa masalah dengan Muqriz? Muqriz kan adalah di bawah pengaruh dan didikan Tun Mahathir juga. Mustahillah beliau tidak mempunyai aura yang sama. Melainkan memang Muqriz memang tidak mempunyai aura kepimpinan. Kerana mungkin selama ini Muqriz hanya menumpang kasih kepada
kepimpinan dan aura Tun Mahathir Mohamad. Dan terbukti baru-baru ini, Mukris kalah teruk di parlimen yang beliau tandingi sehingga telah kehilangan uang deposit. Seterusnya saudara-saudara, pejuang dan rekan gabungan Gerakan Tanah Air GTA kalah teruk dalam pilihan raya umum lalu, kata beliau. Semua calon mereka kecundang, malah Mahathir dan Mukris sendiri hilang uang pertaruhan. Saudara-saudara sekalian, dengan peletakan jawatan Khairuddin sebagai Khairuddin dan menyebabkan pejuang wilayah persekutuan bubar ini, persoalan besar mula timbul dalam fikiran kita. Adakah selepas pengunduran Khairuddin ini, yang lain juga akan turut serta meninggalkan Parti Pejuang? Karena sudah kita lihat, sudah ramai pemimpin-pemimpin Parti Pejuang meninggalkan Pejuang. Adakah hayat Pejuang, hayat Parti Pejuang ini akan hilang begitu saja? Dan adakah hayat Parti Pejuang ini tidak akan dilihat lagi pada PRU 16 akan datang? Dan kemana pergi para pemimpin, para penyokong Parti Pejuang? Paling menjadi persoalan besar kita ialah penyokong-penyokong tegar Tun Dr. Mahathir Mohamad yang merupakan kebanyakannya Melayu Islam. Adakah mereka pergi kemana? Pada pendapat Anda, sekiranya Anda mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi mereka, Anda nak mana mereka pergi? Para penyokong dan para penyokong dan pemimpin di bawah kepimpinan Tun Mahathir Mohamad, pada pendapat Anda, kemanakah mereka harus beralih? Sama ada mereka mau menyokong Perikatan Nasional ataupun mereka perlu menyokong Pakatan Harapan. Kedua-duanya ada kebaikan, kedua-duanya ada kemampuan. Tetapi kalau pada pendapat saya, Parti Pejuang harus bersama dengan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dalam parti kerajaan. Kerana hanya dalam kerajaan Anda dapat hidup dengan lebih berpotensi besar. Sekiranya Anda berada bersama pembangkang, laluannya memang ada, tetapi lebih sukar. Jadi nak pilih yang sukar atau nak pilih yang mudah? Pada pendapat saya, lebih baik mencari yang mudah. Buat apa susah-susah? Kan kalau ada yang senang, kenapa mau pilih yang susah? Jadi itulah dia saudara-saudara keadaan Parti Pejuang yang terkini, dan saya harap Tun Mahathir Mohamad dapat menerima keputusan ini dengan seadanya dan kekal sehat. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysia. Bye-bye.